Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumaat yang berbahagia ini, Allah kurniakan kepada kita kelapangan, Allah berikan kepada kita kesihatan. Semoga hari Jumaat yang dianugerahkan tak disia-siakan. Sementara menunggu laungan azan tuntutan sembahyang fardu Jumaat, maka dengarlah hendak kiranya sedikit peringatan yang boleh dikongsi bersama. Moga-moga ianya amat berguna untuk kehidupan di dunia, begitu juga sebagai bekalan yang kekal abadi nanti bagi kehidupan di akhirat sana. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat wa liyudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amri walitabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara bukti-bukti kekuasaan Allah itu ialah Allah jualah yang menghantarkan angin-angin yang membawa berita gembira untuk umat manusia, yang mana tiupan-tiupan angin itulah bagi kamu merasai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi berada di bumi Allah ini. Begitu juga tiupan-tiupan angin itu memastikan laut berombak di permukaan, berarus di dasarnya, membolehkan kapal-kapal bergerak mengunggah seberat mana, bebanan sejauh mana hendak dipunggahnya. Begitu juga tiupan-tiupan angin itu memastikan bahawa kamu tidak keputusan meraih memperolehi mata pencarian dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Moga-moga, mudah-mudahan kamu adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa menghargai setiap tiupan angin-angin, setiap hantaran badai angin-angin yang bertiup. Ayat yang ke-46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan kepada kita 5 nilai angin. Tiupan angin amat bermakna, amat bererti. Maka Allah dedahkan kepada kita 5 nilai angin agar kita mengambil faedah daripada kelima-lima nilai angin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan pada ayat 46 surah Ar-Rum. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, seorang ahli tafsir Islam yang muktabar, dihormati lagi disegani, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu.
tokoh ilmuwan Islam yang muktabar menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya yang diberi peluang menjalani hidup di dunia jangan sia-siakan apa jua anugerah Allah. Tiupan angin amat bernilai kepada umat manusia. Hargailah. Dan Allah jelaskan nilai angin yang pertama, tiupan angin itu bertiup membawa berita gembira kepada umat manusia. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasysyirat. Angin pembawa berita gembira. Angin pembawa berita gembira ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan satu istilah, iaitu ar-riyah, yang membawa arti angin yang bertiup, bersama dengannya angin-angin iringan. Angin yang bertiup, bersama dengannya angin-angin iringan. Oleh itu, tiupan angin terbahagi kepada dua. Tiupan angin yang bertiup solo tanpa angin iringan, maka namanya rihun. Rihun. Maknanya angin itu bertiup solo tanpa angin iringan. Yang kedua, angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan, maka disebut dengan istilah bahasa Arab riyahun. Riyah berbeza. Rih dengan satu kalimah, riyah dengan banyak kalimah. Ya, dalam ilmu bahasa Arab disebut rih itu mufrad, riyah itu jamak taksir. Rih satu, singular. Riyah plural. Angin yang bertiup, bukan satu angin, ada angin-angin iringan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 46 surah Ar-Rum, angin yang memberi berita gembira kepada manusia adalah ar-riyah. Riyah, angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan. Manakala angin yang bertiup tidak bersama dengannya angin iringan, awas, ditakuti angin itu membawa kemudaratan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sebab itulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berada di luar sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai tiupan angin, maka Rasulullah akan berdoa kepada Allah, dan Rasulullah tak rahsiakan apa yang Rasulullah minta ketika Rasulullah merasai tiupan angin. Berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al hariyahan wa la taj'al harihan. Ya Allah, jadikanlah tiupan angin ini angin yang bertiup bersama dengannya angin-angin iringan yang membenihkan awan lalu menurunkan limpahan air hujan. Wala taj'al harihan, janganlah hendaknya wahai Allah angin ini bertiup solo tanpa angin iringan yang membawa kepada kemudaratan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bertuah kita berada di semenanjung tanah Melayu. In English language you call that Peninsula Malaysia, semenanjung Malaysia. Kerana semenanjung Malaysia ini, Peninsula Malaysia ini dikelilingi oleh dua laut, Laut Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Allah Ta'ala telah jadualkan bahawa pada bulan-bulan tertentu
kita menerima nikmat dari Allah, iaitu tiupan angin daripada Laut Cina Selatan, iaitu angin timur laut. Angin timur laut adalah angin panas. Mengiringi angin timur laut adalah angin utara maupun angin selatan. Maka angin utara adalah angin yang sejuk. Angin sejuk daripada utara mematikan angin panas timur laut, lalu membenihkan awan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Allah sebut dalam Al-Quran, kami hantarkan angin-angin itu, yang mana angin itu dimatikan antara satu sama yang lain, lalu terbenihlah awan. Lantaran itu mencurah-curahlah turunnya air hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyaksikan betapa limpahan rezeki Allah berikan, di akhir bulan November yang lalu, apabila angin timur laut, angin panas bertiup, dimatikan oleh angin sejuk daripada utara. Berlakulah pembenihan awan yang banyak di Terengganu, lalu melimpahlah air hujan turun di Terengganu. Banjir nampaknya Terengganu, banjir juga Kelantan, banjir sedikit di Pahang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Johor tempat rendah-rendah adalah banjir sedikit. Itu limpahan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di sebalik ada di situ curahan mencurah tak tertampung, maka banjir namanya. Tetapi ada nilai di situ sebenarnya, pemulihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, begitu juga ada bulan-bulan tertentu kita menikmati angin daripada barat daya, angin yang membadai daripada Laut Selat Melaka. Angin barat daya ini adalah angin panas. Angin ini akan dimatikan oleh angin sejuk tenggara. Angin sejuk tenggara mematikan angin panas barat daya, lalu terbenihlah awan dan mencurahnya turun hujan. Itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nikmati. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu perlu diingat bahawa Rasulullah SAW ajarkan kita berdoa setiap kali kita menikmati tiupan angin. Berdoalah kepada Allah, moga-moga angin yang datang bertiup itu bersama dengannya angin-angin iringan yang membenihkan awan, lalu turunlah hujan. Janganlah angin itu bertiup solo bersendirian, tidak ada bersama dengannya angin iringan. Nanti dia berangin, kerana tak ada yang matikan dia, lalu dia naik angin. Dan inilah yang berlaku pada bulan Oktober yang lalu, selepas gerhana bulan pada 8 Oktober, iaitu 13 malam 14 Zulhijjah, kita mengalami gerhana bulan. Dan 15 hari kemudian mengalami pula gerhana matahari di Amerika Syarikat, iaitu pada 29 Zulhijjah. Pertengahan Zulhijjah gerhana bulan di Asia Tenggara, akhir Zulhijjah gerhana matahari di Amerika Syarikat. Pendeta-pendeta Yahudi ketakutan, padri-padri Kristian dalam ketakutan, kerana mereka menganggap apabila berlaku dua gerhana dalam satu bulan, ianya dikenali dengan nama Blood Moon, bulan berdarah. Bukanlah bererti warna merah yang kelihatan ketika gerhana bulan,
Tetapi apabila gerhana bulan berlaku di tengah bulan, gerhana matahari berlaku di akhir bulan, sememangnya ada peralihan cuaca, ada di situ peralihan musim yang membawa di situ kengerian kepada sesetengah tempat, kerana akan berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas Rasulullah ajarkan kita berdoa, Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah tiupan angin yang bertiup ini bersama dengannya angin iringan yang membenihkan awan lalu menurunkan hujan. Janganlah hendaknya angin ini bertiup bersendirian yang membawa kepada kemudaratan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sememangnya kita terkejut 48 jam selepas gerhana bulan berlaku dan saya membuat cerapan di pantai Pontian kecil. Dan ketika gerhana, angin mati. Setelah angin barat bertiup sepoi-sepoi bahasa, maka angin mati ketika kemuncak gerhana. Dan saya dirikan solat gerhana di Masjid Bandar Pontian bersama dengan si usaha Kerajaan Negeri Johor. Si usaha Kerajaan Negeri Johor bertanya dengan saya, ada apa-apa alamat? Saya kata ada, kerana angin mati ketika kemuncak gerhana. Yang penting kita dah berdoa kepada moga-moga Allah pelihara penempatan kita. Pun begitu, Allah menentukan segalanya. 48 jam selepas gerhana, angin barat yang mati ketika kemuncak gerhana, angin itu aktif bertiup luar biasa. Apakan daya bumbung jejantas laluan Taman Melur nak pergi ke Taman Kobenar, diangkat oleh angin barat secukup rasa, seenak selera, dihempaskan di bawah sana. 6 kenderaan menjadi mangsa. Masih bersyukur kehadirat Allah, tiada kemalangan jiwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu kemalangan harta benda tak boleh dituntut sebarang insurans nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin. Mufti Kedah minta saya memberi ulasan kerana negeri Kedah telah dilanda puting beliung 3 kali berturut-turut dalam masa sebulan. Dan tempat yang sama. Kenapa dulu tak ada? Kenapa sekarang ada? Itu antara persoalannya. Apa kurangnya Kedah? Maka saya tak dapat memberi jawapan. Dengan sedikit pengetahuan yang ada, itu sahaja yang boleh saya kemukakan. Bahaya kalau angin bertiup bersendirian, tidak ada angin iringan yang mematikan. Angin itu bertiup, tak ada siapa nak matikan dia, maka dia berangin dan dia naik angin, habis. Maka dia pusarlah begitu secukup rasa, seenak selera, dibawa kemusnahan nampaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun yang saya boleh beri keterangan, selagi tak hujan, saya kata, selagi itu tak selesai. Apabila hujan, selesailah. Kalau tuan-tuan pergi ke laut, sebelum hujan kita akan nampak laut berkocak, berombak. Selagi tak hujan, berkocaklah dia secukup rasa, seenak selera dia. Kita termuntah-muntah dibuatnya. Apabila dah hujan turun di laut, setenang-tenangnya, ikan pun datang, mudah dikaup begitu sahaja. Tak payah menilai apakah jenis umpan yang digunakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, inilah yang Rasulullah SAW maksudkan. Hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, iza aradallahu biqaumin khairan arsala alaihim mataran wa hubisa anhum riyahan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apabila Allah menghendaki sesuatu masyarakat itu mendapat anugerah-anugerah terbaik dari Allah, maka Allah hantarkan kepada masyarakat itu hujan demi hujan yang menyuburkan tanaman, ternakan dan penduduk setempat. Dan Allah menahan penempatan itu daripada sebarang tiupan angin yang membahayakan. Jadi Rasulullah jelaskan kepada kita tanda-tanda suatu tempat akan mendapat pelbagai kebaikan dan keistimewaan dari Allah, maka tempat itu kerap turunnya hujan dan ditahan daripada hembusan tiupan-tiupan angin yang mengerikan. Sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu biqaumin su'an arsala alaihim riyahan wa ubisa anhu maqaran." Apabila Allah menghendaki masyarakat di suatu tempat itu menerima keburukan, maka dihantarkan di penempatan itu tiupan-tiupan angin yang membawa kebinasaan, dan ditahan di tempat itu daripada diturunkan air hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rakan taulan saya yang berada di Medan, begitu juga berada di Padang, saya sering bertanya dengannya, gempa bumi berakhir di Padang, adakah berakhir dengan hujan? Dia kata betul. Maknanya sebelum gempa bumi memang nampak awan-awan bergulung-gulung di atas langit, menyebabkan Padang terasa amat panas dalam tempohan masa 3 hari berturut-turut. Tuan-tuan, sebelum Padang gempa, kasih sayangnya Allah Ta'ala dah tunjukkan awan-awan gulungan. Nampak awan tu bergulung dekat atas. Maka Padang ketika itu terasa panas 3 hari berturut-turut. Barulah digempakan bumi. Selepas gempa bumi, maka waktu maghrib hujan pun turun. Maknanya tamatlah gempa bumi dengan turunnya hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah tsunami. Tsunami berlaku ya di Banda Aceh, sungguh mengerikan. Gegaran-gegaran yang berlaku telah memperlihatkan awan-awan gulungan, bergulung-gulung awan di sebelah langit sana. Ia selama 3 hari Aceh kepanasan, panas, terbungkam kepanasannya. Gegaran berlaku, ombak menghempas ganas, memusnahkan segalanya. Maka kemudian air patah balik ke laut nampaknya. Sehari kemudian hujan pun turun, maka aman damailah nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita faham 2 istilah, maknanya turunnya air hujan dan bertiupnya angin. Baiklah, nilai angin yang kedua pada ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, selagi angin bertiup, maka di situ tandanya ada rahmat Allah. Selagi angin bertiup, itu tandanya adanya rahmat Allah. Maka jangan sangka buruk terhadap tiupan angin. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih fa innaha min ruhillah. Salullah min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalat bi wa ta'awwazu billah min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ma arsalat bi, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jangan mengeji mencaci tiupan angin, kerana tiupan angin itu adalah utusan dari Allah. Habis nak buat apa?
Apabila merasai tiupan angin kencang, Rasulullah ajarkan kita, apabila kita merasai tiupan angin yang kencang, salullah min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalatni. Mintalah kepada Allah kebaikan angin. Satu, mintalah pada Allah kebaikan yang dikandung oleh angin. Dan yang ketiga, mohonlah kepada Allah kebaikan yang dibawa oleh angin. Kebaikan angin, kebaikan yang dikandung, yang didokong oleh angin, dan kebaikan yang dibawa oleh angin. Tuan-tuan, apa maknanya tu? Kebaikan angin, angin rahmat, angin yang membenihkan awan dan menurunkan hujan. Kandungan angin, moga-moga angin yang bertiup itu angin yang memberi rezeki kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin yang memberi rezeki kepada kita, angin yang menyuburkan tanam-tanaman, pendebungaan, angin yang menyuburkan ternakan, maupun angin yang menyuburkan manusia. Apa yang dibawa oleh angin? Moga-moga yang dibawa oleh angin itu ubatan, bukannya penyakit. Takut-takut yang dibawa itu penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Dan Rasulullah menyatakan lagi, mintalah perlindungan dari Allah daripada 3 kejahatan. Pertama, minta perlindungan Allah daripada angin azab, angin puting beliung. Minta perlindungan dari Allah daripada kejahatan yang dikandung oleh angin. Ya, apa kejahatan yang dikandung oleh angin? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin itu bertiup menyebabkan bahawa berubah fikiran manusia. Ya, bikin apa pun tak menjadi, semua pun tak menjadi. Dan keburukan yang dibawa oleh angin, janganlah angin itu datang membawa wabak, penyakit. Sama ada penyakit yang melanda manusia, penyakit yang melanda tanaman, dan penyakit yang melanda ternakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 8 tahun yang lalu kita mengalami gerhana bulan. Selepas gerhana bulan, perubahan cuaca berlaku. Tiupan angin kita berubah, menyebabkan bahawa tanaman-tanaman kita berdepan dengan wabak penyakit yang dibawa oleh angin. Akibatnya, pisang nipah semuanya kematu 8 tahun yang lalu. Tak ada pisang nipah lagi dah. Tanam pisang nipah semua kematu. Sampai sekarang, pisang nipah yang datang di Johor adalah dibawa masuk daripada Sabah. Jadi Mardi Sabah hantar pisang ke Johor. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya bulan 10 yang lalu baru lepas terbang ke Kota Kinabalu untuk melihat bagaimana pisang-pisang itu dibawa dalam kontainer untuk dipunggah ke negeri Johor. 8 tahun yang lalu pisang kita diserang penyakit yang tak tahulah apa, kematu pisang. Johor ambil pisang daripada Selangor. Selangor pula pisang nipahnya kematu. Kemudian Johor ambil pisang daripada Perak. Perak pula kematu. Kita ambil pisang daripada Kedah. Pisang nipah dekat Kedah pula kematu. Sekarang ni kita ambil pisang nipah daripada Sabah. Mungkin tuan-tuan akan tanya, apa benda ustaz ni cerita pisang nipah kematu? Ya, kerana orang lain tak cerita. Nak jelaskan bahawa nilai angin yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 46 surah Ar-Rum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi angin bertiup, itu tandanya
kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai angin yang ketiga, selagi angin bertiup, maka ombak laut di permukaan, arus di dasarnya. Itulah khidmat angin kepada lautan. Angin di lautan. Dan disebut juga laut adalah tempat lahirnya angin. Di mana angin lahir? Di laut. Maka permukaan laut itu berombak, dasarnya berarus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana laut itu berombak di permukaan, berarus di dasarnya, laut boleh dibelah. Maka Allah sebut pada ayat 46 surah Ar-Rum, oleh kerana laut boleh dibelah, letaklah kontena besar macam mana pun, laut tak rosak. Tapi jangan jalan Kesban ni, kau bawa kontena besar, pecah jalan. Pelas yang hebat tu pun pecah juga jalan. Tuan-tuan, kontena besar macam mana, unggahlah di laut, tak kopak laut tu. Kerana laut tu boleh dibelah, kerana berombak di permukaan, berarus di dasarnya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah bagi isyarat kepada kita, kalau tergila-gila sangat nak kaya, kuasailah laut. Kena maju dalam segi marine. Memang belanja besar. Kalau orang yang menguasai laut, dia akan kaya. Must land, kaya. Evergreen, kaya. Kontena nasional, cukup-cukup makan aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak mengada, tapi itulah terkata di hari yang mulia, hari Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Keempat, nilai angin. Selagi angin bertiup, di situ menandakan bahawa manusia takkan keputusan rezeki. Ya, kerana apa? Masuknya waktu zuhur, azan Jumaat kita akan dengar nanti. Kalau tuan-tuan yang tak dapat rasa aircon di dalam, mungkin di luar sana, tuan-tuan akan terasa sepoi-sepoi bahasa angin al-mursalat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wal mursalati urfa. Angin al-mursalat bertiup sebaik sahaja masuknya waktu zuhur. Kenapa angin mursalat bertiup? Angin mursalat menyatakan sudah sempurna agihan rezeki kepada manusia. Tak perlu bergaduh sesama sendiri soal rezeki. Masuknya waktu asar, maka kita akan terasa angin sepoi-sepoi bahasa lagi, tetapi agak sejuk sedikit. Itu namanya angin az-zariyat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Waz-zariyati zarwa. Angin pendebungaan, angin kesuburan tanaman dan ternakan. Dan nilai angin yang kelima, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Maknanya siapa yang menilaikan angin dengan menghargai tiupan angin, dia akan mendapat banyak kebaikan daripada angin. Bukan angin pus-pus, tuan-tuan. Angin nak terbang pun guna kuasa angin. Nak naikkan orang guna angin, nak jatuhkan orang pun guna angin. Itu santau angin. Sekadar itu dulu yang mampu dikongsikan. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbitna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.